Dan juga selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Juga kepada semua netizen yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ahli majlis, Cik David, Marshall, Cik Muhammad Suzuki dan juga semua ahli majlis yang hadir pada petang ini. Khususnya Cik Siddiq bin Syahul Hamid, Pengurusi Persatuan Orang-Orang Pekak Pulau Pinang. Selamat datang dan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, ketua-ketua jabatan, bahagian kerja MBSP, rakan-rakan media yang saya kasih. Alhamdulillah petang ini kita akan adakan dua program. Pertama sekali program menandatangani MOU di antara Majlis Bandar Seberang Perai dengan Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang yang baru sahaja diselesaikan dan telah ditandatangani oleh saya sebagai Datuk Bandar dan juga Encik Siddiq bin Syahul Hamid sebagai Pengurusi Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Apabila MBSP melancarkan plan strategi 2018-2022, kita telah memperkenalkan konsep inclusiveness dalam vision MBSP menjadikan Seberang Perai sebuah bandar yang inklusif, kompetitif, green dan bandar pintar dipacu oleh teknologi. Perkataan inklusif itu ditranslatekan atau diterjemahkan kepada semua pihak rakyat yang ada di Seberang Perai hendaklah dilibatkan di dalam setiap pengurusan bandar. Malahan di dalam guiding principle MBSP dalam plan strategi yang sama terdapat perkataan no one should be left behind. Maknanya kita akan ambil kira pandangan semua pihak. Oleh itu sebagai langkah pertama atau langkah permulaan pada ketika itu, semua mesyuarat-mesyuarat penting diadakan secara live dan juga mempunyai jurubahasa isyarat yang akan menterjemahkan semua kandungan mesyuarat kepada pihak yang tidak dapat mengikutinya secara pendengaran. Oleh itu disampaikan secara isyarat. Saya ingin ucapkan terima kasih dan penghargaan yang teramat sangat kepada Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang sejak dari mula lagi telah memberi sokongan yang kuat dan telah menghantar wakil jurubahasa isyarat bersama-sama dengan MBSP iaitu sejak tahun 2017, pertengahan tahun 2017 apabila perancangan strategi tersebut diperkenalkan. Sehingga kini dan di sebelah kanan saya, beliau masih mempunyai semangat dan juga bersama-sama dengan MBSP. Malahan pada hari ini saya juga rasa bersyukur kerana Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang sudi menyambung MOU untuk 2 tahun lagi, memberi perkhidmatan terjemahan bahasa isyarat kepada OKU di seluruh Seberang Perai. Malahan bukan saja di Seberang Perai tetapi di seluruh Malaysia dan penduduk dunia yang mengikuti program ini. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, MBSP juga mempunyai kurang-kurang upaya daripada 3,966 kaki tangan MBSP, 33 kaki tangan merupakan OKU. Dan mereka juga dilayan, diberi kemudahan sama seperti pekerja-pekerja yang lain. Malahan mereka dibenar untuk mengikuti mesyuarat-mesyuarat dan diberi peluang untuk menyampaikan pandangan mereka dan akan diterjemahkan. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada petang ini dapat meneruskan program ini dan seterusnya dengan sempena dengan penandatangani MOU bersama dengan Persatuan Orang-Orang Pekak Pulau Pinang untuk meneruskan khidmat jurubahasa isyarat. Kita akan melancarkan stiker kenderaan percuma OKU. Stiker kenderaan percuma OKU pada kali ini boleh dimohon secara online. Saya akan tunjukkan atau berikan tutorial supaya video ini dapat disimpan. Di Seberang Perai ada 727 stiker OKU yang telah dikeluarkan pada tahun 2019 dan 2020 kerana tempohnya 2 tahun.
Dan pada tahun 2020 dan 2021, 687. Bilangan stiker ini mungkin berkurangan sedikit daripada tahun permulaan kerana stiker tersebut masih lagi sah laku. Mereka yang memohon pada tahun 2020, tempohnya masih lagi sah laku dan mungkin sebab itulah bilangan tersebut berkurangan. Pada tahun 2021 sehingga Mac, terdapat 491 permohonan. Kalau dilihat daripada pro rate ataupun pro rata, dia akan berganda menjadi 800 hingga 1000 permohonan pada tahun ini. Di seberang perai ada 233 petak OKU. Pemegang ataupun pemilik kenderaan yang punya stiker OKU boleh meletakkan di petak OKU secara percuma. Saya menyeru kepada pemilik kenderaan OKU ataupun waris yang membawa OKU, letaklah di tempat letak kereta OKU. Jangan letak di tempat letak kereta biasa yang bukan stiker OKU, yang bukan tempat letak OKU. Oleh itu, pada petang ini saya berharap saya dapat menyampaikan satu tutorial yang jelas. Saya juga ingin maklumkan bahawa pemohon daripada OKU dibenarkan mendapat stiker, malahan penjaga kepada OKU juga diberi juga peluang untuk mendapat stiker percuma. Tetapi mestilah dibuktikan hubungan mereka sama ada suami, isteri, ibu atau bapa dan abang atau adik. Mesti kemukakan bukti. Mudah saja, surat beranak, surat kahwin, surat kad pengenalan dan sebagainya boleh menjadi bukti yang anda adalah ada hubungan dengan orang OKU. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan media yang saya kasihi, hari ini kita menggunakan seberang perai City Channel kerana satu kaedah untuk memudahkan penyampaian maklumat semasa PKP, PKPB. Kalau sebelum ini kita membuat poster, kita menulis langkah demi langkah dan kita edarkan. Kita muat naik dalam Facebook atau kita muat naik dalam web, kita edarkan. Tetapi daripada pertanyaan-pertanyaan, daripada maklum balas yang diterima, penduduk masih lagi tak faham. Lalu kita wujudkan helpdesk. Helpdesk berbeza dengan aduan. Helpdesk dia membantu pemohon sehingga dapat menyelesaikan permohonannya tersebut. Aduan adalah aduan. Oleh itu jangan campur aduk helpdesk dengan aduan. Satu lagi perkembangan baru adalah kita menggunakan seberang perai City Channel. Dengan cara tutorial yang diberikan di dalam seberang perai City Channel, pemohon boleh menyimpan video. Mereka boleh meletak di sebelah dan boleh ikuti tutorial tersebut sehingga mereka berjaya. Itu adalah satu pendekatan yang terkini dan merupakan salah satu tindakan yang diambil di bawah behavioral insight. Kita cuba berbagai-bagai cara. Kita menggunakan teori dan kita menjadikan teori sebagai praktis. We make it theory into practice. Banyak teori yang ada di dalam management. Behavioral insight adalah salah satu teori cabang kepada behavioral sciences. It's a theory, purely a theory. But we make it into practice. Sebab itulah kita gunakan salah satu hari ini adalah dengan memberi tutorial untuk menjadikan dia teori sebagai praktis. Saya akan mulakan dengan tutorial pada petang ini dan saya berharap rakan-rakan netizen, OKU, penjaga dapat menyimpan tutorial ini dengan baik. Boleh diulangi, boleh disebarkan, bukan ada sulit. Tidak ada masalah untuk disebarkan kepada sesiapa pun. Ahli majlis, boleh saya mula? Rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Ini adalah muka depan Facebook. Muka depan web page MBSP. Kalau anda pergi kepada www.mbsp.gov.my, dia akan keluar macam ni. Kalau tak ingat, pergi pada Google search, tulis MBSP. Dia akan keluar sinarai MBSP, klik pada laman rasmi, dia akan keluar macam ni. Dua kaedah. Tak ingat www.mbsp.gov.my, pergi pada Google search, tulis MBSP, tulis Majlis Bandaraya, dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni, klik. Ada button bahasa Malaysia, ada button bahasa Inggeris.
Ini untuk bahasa. Tetapi ada button cyber counter, ada button soal selidik bajet MBSP. Soal selidik bajet ni saya akan guna tutorial masa lain. Ini untuk mendapatkan pandangan tentang penggunaan peruntukan wang pada tahun 2022. Pergi kepada cyber counter. Kerana cyber counter ni sama dengan kaunter berpusat yang kita sediakan di secara fizikal. Tekan ataupun guna mouse klik cyber counter. Ada paparan, ini adalah perkhidmatan dalam cyber counter. Semua perkhidmatan ada. Pilih, ini adalah perkhidmatan. Boleh buat aduan, boleh buat cukai taksiran. Pilih perkataan pelekat, stiker pelekat kenderaan percuma OKU. Selepas klik cyber counter, dia akan pergi pada page untuk services. Dan ada stiker pelekat kenderaan percuma OKU. Klik pada sini dan akan keluar permohonan online. Klik pada online, akan minta email. Minta email address, minta kata laluan. Kata laluan anda wujudkan sendiri. Kata laluan yang boleh diingat. Tak perlu sama dengan kata laluan email. Boleh sama, boleh tak sama. Kerana ini kata laluan untuk permohonan stiker percuma. Boleh kata laluan yang sama dengan email, boleh kata laluan yang tak sama. Yang ni saya kena masuk sebab kalau saya menulis panjang. Kemudian sebelum tu, selepas isi email, selepas kata laluan, log masuk. Kalau yang baru kena daftar. Daftar dulu. Selepas mengisi email, kata laluan, buat kata laluan yang baru atau pakai yang lama, kemudian klik daftar. Bila klik daftar, dia akan minta mula email, minta kad penalan, minta kata laluan, minta perkataan-perkataan yang tulis untuk mengelakkan yang mengisi ini bukan robot, ada orang mengisi adalah manusia, dan daftar. Setelah daftar, you dah shortcut dekat mana? Setelah daftar, page mana? Daftar. Okey, ini dah ada pegawai saya dah isi dah. Saya kalau isi saya lambat. Okey, ini email, kata laluan dan log masuk. Dan anda boleh mencari pada bahagian borang. Dekat sini ada borang. Isikan borang. Kalau baru, isikan borang. Dan boleh pilih borang permohonan pelekat kenderaan percuma OKU. Isikan borang. Dan isilah tarikh tahun permohonan. Tahun berapa. Besarkan sikit lagi. Boleh tengok time permohonan. Kat sini 2021, 2022. Boleh pilih counter untuk diri sendiri atau sebagai wakil. Boleh hanya tekan saja ataupun klik diri sendiri atau wakil, masukkan nama, masukkan kad pengenalan, masukkan jantina, pelik kenderaan, alamat. Alamat 1, alamat 2, tujuan dia untuk komputer. Sebab bila komputer kita tulis alamat Jalan Padang Lalang, Seberang Perai Utara. Bila kita search, kita ambil Jalan Padang Lalang, dia keluar Jalan Padang Lalang saja. Kalau tidak, komputer akan susah nak sorting. Sebab tu tujuan kita ada alamat 1, alamat 2. Alamat 1, alamat 2, alamat 2 alamat. Satu alamat saja. Satu alamat saja untuk database. Bukan 2 alamat, bukan 2 tempat tinggal, satu alamat saja. Saya ingat ini kita mungkin lepas ni kita betulkan lagi sebab public tak tahu. Ini untuk database. Jalan Padang Lalang, Seberang Perai Utara. Selalunya alamat 1 ni untuk nombor rumah. 445 Jalan Padang Lalang. Bila pegawai kita search database 445, dia akan dapat semua sekali. Postcode, daerah, negeri, email, nombor telefon. Kemudian, seterusnya, ambil. Ini sebab saya tak isi ya. Kalau isi, dia akan ada yang dah isi. Ini dah pegawai tolong isi. Contoh ini tahun permohonan 2022
kaunter berpusat menara MBSP, kemudian kategori diri sendiri, nama Muhammad Zaki, kad pengenalan lelaki, kemudian plate number, alamat. Ini pun sepatut ibu 123 bawah. Nombor alamat 1 nombor rumah, alamat kedua nama jalan. Supaya esok nak search senang. Dia bukan hubung semua sekali. Tapi ini agak keliru sikit public. Tak apa, public isi tak apa. Silap tak apa, kita akan betulkan. Asalkan isi. Postcode, daerah, negeri dan seterusnya. Selepas ni terus hantar. Dia akan daftarkan. Okey, betul? Lampiran, tunjuk sikit lampiran. Okey, ini lampiran. Bila dia isi tadi, dia akan isi lampiran. Choose file. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak masukkan nombor kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, pemohon kena scan dulu. Scan dengan menggunakan telefon ataupun menggunakan scanner yang lain. Kemudian simpan di dalam desktop. Dan choose file. Pilih daripada folder tadi untuk masukkan dekat mana-mana yang ada folder di sini, masukkan gambar tadi. Dan begitu juga untuk salinan lesen dan sebagainya yang lain. Kalau tak di scan dulu, dia tak dapat nak masuk dalam sistem komputer. Lama apabila dari semasa ke semasa kita akan buat improvement. Saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan netizen, saya tahu kadang-kadang sukar nak scan, nak post kepada desktop, simpan dalam file, dalam folder, kemudian nak choose folder pula lagi. Kalau orang yang tak biasa memang susah sikit. Tapi kita boleh bagi kita boleh mengajar kalau minta bantuan daripada MPSP. Untuk nak choose file ni mesti kena scan dulu. Scan kad pengenalan, scan kad OKU, scan kad kenderaan majlis, kad kenderaan tu, scan, hantar kepada desktop, masuk dalam folder, choose, pilih daripada folder berkenaan. Contohnya macam kita choose kat sini. Ni ada folder gambar. So ambil daripada folder gambar ni. Kalau kita ada folder kad OKU, klik pada folder kad OKU. Dan seterusnya. Apabila semua selesai, klik setuju dan hantar. Dan jawapannya terima kasih. Saya ingin kembalikan pada permulaan. Patah balik mula. Okey, untuk isi borang. Isi borang ya. Bukan sebelum pada ni lagi. Masa daftar. Okey. Rakan-rakan media, rakan-rakan netizen, rakan-rakan OKU, apabila anda isi daftar, dia akan hantar kepada email. Email yang ditulis di sini. Email, ni ada email, anda tulis email, create kata laluan, tulis daftar. Dia akan hantar mesej kepada email. Kita kena tekan sah dalam email. Email yang ada kat handphone. Ataupun email yang ada dekat desktop. Buka, contohnya, email kita 123@gmail. Masuk kat sini, bila kita masuk kata laluan, kita daftar, message notification akan dihantar kepada email. Dan buka email, tulis, klik sahkan. Baru sini dia activate. Kalau tak sahkan dalam email tu, dia tak boleh activate dekat sini. Yang lain-lain ikut proses seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya harap tutorial ini jelas. Kalau tak jelas, kita boleh ulangi. Dan video ini boleh diulangi beberapa kali setiap hari. Supaya dapat difahami oleh penduduk. Ada soalan? Rakan media? Ada soalan tak? Sorry? Dia apabila dihantar dekat email, dia akan keluar macam ni.
Dia kena lepas isi, masuk email, masuk password, tekan daftar, dia akan hantar pada email. Dan email ni kena, yang biru ni kena sahkan. Tekan, barulah sini boleh activate. Kalau email di desktop juga, minimize, pergi ke email, klik pada sahkan, dan dia boleh activate kat sini. Dan teruskan proses seterusnya. Kalau tak sahkan, dia tak boleh activate. Itu tujuan security, supaya yang mengisi ni adalah tuan punya email. Kalau tidak, nanti main isi email bukan dia punya dan menyebabkan masalah lain pula akan timbul. Boleh kita ahli majlis kan sekali? Cik David, bagi Cik David. Apa nak isu? Bagi buat kat Cik Muhammad satu. Ini bentuk stiker. Boleh. Depan sikit. Cik David, terbalik. Terima kasih. Rakan-rakan media, stiker ni lepas isi kena collect dekat kaunter. Dia tak post. Tak post. Dia boleh pilih collect di kaunter pusat, Kampung Jawa ataupun di Jawi. Sebab kita tak post nanti takut dia rosak. Okey. Ya, hadirin sekalian, dengan ini sempurnalah sudah majlis menandatangani ataupun MOU di antara Majlis Bandar Raya Sepang Perai dan Persatuan Diorang Pekak Pulau Pinang serta pelancaran dan tercurul permohonan pelekat kenderaan percuma OKU secara online. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Bandar MBSP, yang bahagia Datuk Supaya Haji Rozali Haji Mahmud dan pengurusi Persatuan Diorang Pekak Pulau Pinang iaitu Encik Siddiq bin Saul Hamid yang telah sudi hadir bagi menyempurnakan MOU bersama pada petang ini. Terima kasih juga diucapkan kepada hadirin sekalian yang turut serta menyaksikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.